Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 7 ingin membentangkan kajian kami berkaitan dengan pengurusan penasihatan murid. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 8 orang iaitu Aidil, Azizul, Divandren, Shazrin, Aisyah, Azira, Umairah dan juga Hidatul. Baiklah, kita teruskan dengan pengenalan. Pengurusan penasihatan murid merupakan satu objektif yang perlu dimiliki oleh setiap sekolah bagi melahirkan pelajar yang sentiasa terpelihara dari segi tingkah laku. Menurut Arbukler, kaunseling ialah proses membantu klien melihat siapa sebenar diri mereka, apa yang dimiliki dan apa yang tidak dimiliki oleh mereka. Pengurusan penasihatan ini secara keseluruhannya memberi tumpuan kepada cara menasihati murid yang terdiri daripada 3 komponen utama iaitu bimbingan, penasihatan dan juga mentoring. Apa itu bimbingan, penasihatan dan mentoring? Bimbingan ialah proses untuk membantu seseorang individu dalam membuat keputusan dengan tepat, manakala penasihatan pula merujuk kepada arahan atau suruhan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang berlaku. Mentoring merupakan proses untuk memberi bimbingan, sokongan dan bantuan secara profesional. Kami telah memilih Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah atau lebih dikenali sebagai Seratas sebagai objektif kajian kami. Latar belakang sekolah ini terdiri daripada visi, misi dan juga coran kata. Visi sekolah ini adalah untuk memperkasakan Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah sebagai pusat kecemerlangan pendidikan holistik bertaraf dunia. Manakala misi pula adalah untuk merealisasikan visi yang sedia ada seperti mengurus program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan serta memberi pendidikan yang bersepadu kepada pelajar. Kemudian coran kata. Coran kata sekolah ini bertemakan disiplin, berilmu dan juga berbakti. Seterusnya kita beralih kepada latar belakang sekolah. Latar belakang sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah atau lebih dikenali sebagai Seratas ini merupakan sekolah berasrama penuh yang terletak 3 km dari Bandar Taiping dan terletak di kaki Bukit Larut Perak. Sekolah ini juga ditubuhkan pada tahun 1982 di bawah rancangan Malaysia Ketiga. Seterusnya kita pergi kepada butiran penemu bual. Kumpulan kami telah menemu bual salah seorang guru kaunselor Sekolah Seratas iaitu Cikgu Amirul. Beliau merupakan guru yang bertauliah, baik dan juga memberi nasihat kepada pelajarnya. Beliau juga digemari dan disayangi oleh pelajarnya kerana sikapnya yang profesional dalam menjawat jawatan sebagai seorang guru kaunseling. Berikut merupakan sesi temu bual ahli kumpulan kami dengan Cikgu Amirul. Seterusnya, kita pergi kepada dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama menceritakan proses untuk menasihati murid. Dalam proses ini, kaunselor perlu mengenal pasti ciri-ciri pelajar terlebih dahulu. Terdapat 2 jenis pelajar yang datang kepada kaunselor, iaitu datang secara sukarela dan juga datang secara dirujuk. Pelajar yang datang secara sukarela ini cenderung untuk mendapatkan motivasi dalam pembelajaran ataupun bertanyakan tentang aspek kerjaya. Oleh itu, pelajar ini akan menerima segala nasihat yang diberikan oleh kaunselor kepada mereka. Manakala bagi pelajar yang dirujuk, mereka akan datang ke pusat kaunseling bersama guru kerana mereka telah melakukan masalah disiplin di sekolah seperti merokok, membuli dan sebagainya. Semestinya pelajar yang dirujuk ini sukar untuk menerima nasihat daripada kaunselor dan menafikan segala perbuatannya. Dapatan kajian yang kedua menceritakan tentang cara profesional dalam menangani gelagat pelajar. Walau apapun jawatan yang dipegang, kita perlu ada sikap profesional dalam diri. Bagi sesi kaunseling, kaunselor perlu profesional dengan keadaan semasa. Sebagai contohnya, layanan dan hikmat nasihat yang disampaikan kepada pelajar tingkatan 1 tidak sama dengan layanan dan hikmat nasihat yang diberikan kepada pelajar tingkatan 5 yang sudah lama berada di sekolah itu. Pelajar tingkatan 1 yang baru melangkah masuk ke alam menengah rendah memerlukan layanan yang baik dan kaunselor perlu pandai mengambil hati mereka.
Oleh itu, setiap pelajar perlu diberikan layanan yang berbeza dan kaunselor perlu profesional dengan layanan dan hikmat nasihat yang diberikan oleh mereka. Bagi dapatan kajian ketiga pula ialah bagaimana cara kaunselor mencari jalan untuk memahami pelajar yang berlainan latar belakang. Latar belakang setiap pelajar di sekolah terdiri daripada pelbagai golongan dan salah satunya ialah golongan B40. Pembinaan hubungan kaunselor dengan pelajar amat penting kerana pelajar yang punya latar belakang yang kurang berkemampuan susah untuk menceritakan masalah mereka. Proses pengenalan ini akan memakan masa yang lama bagi mendapatkan kepercayaan pelajar tersebut. Apabila mereka mula selesa dengan hubungan ini, mereka akan menceritakan masalah yang dihadapi dan mudah bagi mereka untuk menerima nasihat daripada kaunselor. Rumusan bagi kajian ini ialah hal yang berkaitan dengan pengurusan penasihatan murid ini amat penting untuk diketahui oleh setiap warga pendidik kerana fungsi seorang guru itu pada asalnya bukan sahaja mengajar, bahkan sebagai penasihat kepada para pelajarnya. Oleh itu, sekiranya pengurusan penasihatan murid ini berjaya dilakukan oleh guru kepada para pelajarnya, maka ia akan mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni di sekolah maupun di luar sekolah kerana masalah yang membelegui diri mereka dapat diatasi secara keseluruhannya. Ini merupakan lampiran gambar hadapan dan pandangan dari atas Sekolah Menengah Sains Tun Raja Azlam Shah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.